Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar tahun 6. Bersama saya hari ini, Ustazah Hani. Kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah tahun 5. Sebelum tu, marilah kita bersama-sama membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, marilah kita teruskan pembelajaran kita. Sirah tahun 5, pelajaran 1, perkembangan agama Islam. Di bawah tajuk kecil yang pertama, unit 1, Aqidah. Dalam video yang lepas kita dah belajar semula lah. Ini sebenarnya tajuk tahun lepas. Tapi kita dah belajar semula unit 1 Aqidah, beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat. Jadi hari ini kita akan sambung, dalam video kali ini kita akan sambung ke rukun iman yang ketiga. Di bawah akidah ni rukun iman lah. Kita tengok rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga ni, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang ketiga. Yang ini 3. Jadi apa itu Rasul? Rasul itu apa? Rasul ialah manusia lelaki. Dia mesti lelaki ya, perempuan tak ada. Manusia lelaki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dan membimbing manusia beriman kepada Allah. Itulah dia Rasul. Tugas Rasul. Apa kerjanya Rasul tu? Okey. Terdapat 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Kena ingat ada 25. Yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal anbiyul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa, Nabi dan Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad, Nabi kita. Okey, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Ya, bukan yang tengah, bukan yang awal, yang terakhir ya. Okey, jadi kita tengok Nabi Muhammad. Terpadam. Tu. Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul di Gua Hira semasa berumur 40 tahun. Saya ingat lagi tahun lepas saya ada tanya dalam kelas, Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul umur berapa? Ada yang cakap 40, ada yang cakap 41, ada. Jadi kesimpulannya semua confuse. Jadi lepas ni jangan confuse 40. 40, bukan 41, 40. 40 jangan confuse dah lepas ni. Kamu pun jangan buat saya confuse. 40 ya. Okey, kita tengok seterusnya. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab adalah rukun iman yang keempat. Okey, yang keempat. Kitab, apa itu kitab? Kitab komik ke? Bukan. Kita tengok kitab itu apa yang dimaksudkan kitab. Kitab yang dimaksudkan di sini ialah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul
untuk diajarkan kepada manusia. Kitalah manusia tu. Kitab ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup. Dia macam buku manual. Bila kita beli vacuum, bila kita beli earphone, bila kita beli telefon, ada buku manual kecil. Macam mana cara menggunakan telefon itu, menggunakan earphone tersebut yang kita beli tu. Ada cara-cara macam mana nak guna. Macam tu juga kitab. Kitab ni Allah yang cipta kita. Jadi Allah pun bagi kita buku Al-Quran, kitab Al-Quran sebagai buku panduan kepada kita cara macam mana kita nak hidup. Jadi sebenarnya mudah, senang je. Bila kita tak tahu nak buat, kita tengok Al-Quran macam mana nak buat. Macam ada masalah, kita tak tahu nak buat masalah macam mana. Nak selesaikan masalah macam mana, tengok Al-Quran. Macam itulah sebenarnya. Okey, kita tengok ada 4 ya. Terdapat 4 kitab yang telah diturunkan. Okey, kita tengok apa kitabnya sekejap ya. Saya alihkan benda ni. Biar nampak apa kitab. Kitab, ini kolom kitab, ini kolom Rasul, ini kolom bahasa. Ada 4 kitab diturunkan kepada Rasul yang berbeza dan dalam bahasa yang berbeza. Dia bukan bahasa yang sama, bahasa lain-lain. Okey, kita tengok kitab yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dia kepada Rasul je yang ada menerima kitab ni. Rasul dengan Nabi lain ya. Itu kena rujuk Ustazah Nasuha, ada ajar kamu akidah kan. Jadi fokus dalam kelas Ustazah Nasuha lain kali. Jangan confuse Rasul dengan Nabi. Okey, kita tengok. Kitab yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dalam bahasa ni bunyi dia nak sebut Ibrani. Okey. Kitab yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud diturunkan juga dalam bahasa bukan diturunkan juga. Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Qibti. Ni bunyi dia nak sebut Qibti. Okey. Kitab Injil ataupun lebih dikenali dengan bukan Zabur. Injil lah. Kitab Injil ataupun lebih dikenali sebagai Bible. Sekarang orang panggil Bible. Bible tu Injil lah, kitab Injil. Kitab Injil ni kitab yang ketiga diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil ni dalam bahasa Suryani. Okey. Ini bahasa asal dia. Bahasa asal kitab Injil ni diturunkan dalam Suryani. Tapi kalau kita tengok Bible tu dalam bahasa Inggeris kan. Itu dah ditranslate lah tu. Sebab tu lah banyak kali dah translate. Sebab tu lah benda tu dah jadi terpesong. Macam kita main kaset rosak. Permainan kaset rosak yang kamu beratur seorang-seorang tu ni, orangnya asalnya dapat pesanan beli kuih tiaw. Lah kat tengah cakap cak kuih tiaw. Kat belakang sekali sekali sampai dekat order kat orang yang nak masak tu, dia masak kung fu tiaw. Saya pun tak tahu. Jadi macam itulah. Macam mana kitab Injil ni boleh dah bercampur aduk, dah bertokok tambah. Kita tak boleh gunakan dah kitab Bible tu. Walaupun Bible dan Injil tu sama, tapi dah ditokok tambah jadi tak boleh digunakan. Sebab tu kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, kita gunakan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ni memang Allah dah jamin takkan tercemar, takkan dicemar. Macam kitab Injil ni kan dah tercemar dah lah. Sebab orang dah tambah-tambah tu dah tercemar dah lah tu. Ni Al-Quran ni kitab yang takkan tercemar. Semuanya full 100% 360 darjah. Ayat Allah, kalam Allah, semuanya ayat Allah. Tak ada pun ayat Nabi Muhammad dalam tu, tak, bukan. Itu semuanya ayat Allah, kata-kata Allah.
Bukan, tak ada secebis pun ayat manusia. Okey, jadi itu kitab panduan kita akhir zaman. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi kita lah. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Okey. Jadi rajin-rajinlah fokus dalam kelas. Ustazah Nasuha, Ustazah Zaitun, Ustazah lain pun kena fokus juga. Belajar tu bahasa Arab, barulah kita boleh faham apa ayat Al-Quran yang kita baca tu. Okey, seterusnya jangan bebel panjang-panjang. Beriman kepada kiamat. Ni yang seterusnya, beriman kepada kiamat adalah rukun iman yang kelima. Okey. Kiamat itu apa? Kiamat ialah hari akhirat, di mana pada hari itu manusia akan disoal mengenai segala urusan yang mereka kerjakan di dunia. Ni termasuk saya tengah rekod video ni lah. Akan disoal lah. Kenapa? Kalau saya tak buat, kenapa saya tak buat video hari ni? Macam tu lah. Macam juga kamu, kenapa kamu tak buat kerja sekolah kamu? Itu tanggungjawab kamu, tapi urusan kamu. Kenapa kamu tak laksanakan tanggungjawab? Saya pun ada tanggungjawab saya, kamu pun ada tanggungjawab kamu. Bila kita tak buat tanggungjawab kita, kita akan disoal di hari akhirat, di kiamat ni kelak. Kenapa kita tak buat tanggungjawab kita? Terutama sekali semua tanggungjawab semua umat Islam, solat. Tanggungjawab orang Islam, solat. Kenapa tak solat? Akan disoal. Kenapa? Okey, jadi jangan lama-lama kat sini, kita teruskan poin yang seterusnya. Orang Arab jahiliyah menolak Islam. Pada zaman dulu, jahiliyah lah. Dia menolak Islam kerana mereka takut untuk beriman dengan hari kiamat. Dia takut lah. Sebab mereka sedar mereka banyak melakukan dosa. Jadi dia tahu dia banyak buat dosa. Lepas tu diorang takutlah kena soal kat akhirat kan. Lepas tu nanti kena hukum lah, masuk api neraka. Macam tu. Tapi mereka ni tak tahu pula. Itulah tak dengar dakwah Nabi Muhammad sampai habis. Dah cakap dah, Allah tu Maha Pengampun. Bila kita buat dosa, sebab tu hari-hari kena istighfar. Minta dekat Allah, minta ampun dekat Allah tu, banyak dosa ni. Okey, seterusnya kepercayaan kepada hari kiamat membuatkan manusia lebih rajin beribadah. Jangan. Okey. Lebih rajin beribadah dan berusaha menjauhi maksiat. Bila kita percaya yang hari kiamat itu ada dan memang betul-betul akan terjadi, bila kita percaya, kita akan berusaha untuk melakukan ibadah. Kita akan berusaha menjauhi maksiat supaya bila kita tibanya hari kiamat tu, kita disoal dan kita lepas semua soalan dia. Soalan Allah lah. Kenapa kena buat macam ni? Kenapa buat macam tu? Kenapa? Apa yang kamu kerjakan? Kenapa? Apa yang kamu buat? Bila kita dah beribadah, jauh maksiat, kita akan lepas semua-semua tu. Kita kena buat tanggungjawab kita je. Okey, seterusnya dan yang terakhir. Janganlah bebel lama-lama, Ustazah Hani. Okey. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6, yang terakhir. Okey, zaman jahiliyah, masyarakat percaya berhala yang menentukan kejadian baik dan buruk. Apa-apa yang terjadi ni, apa-apa kejadian baik ke buruk ke, berhala yang tentukan. Contohnya macam kamu ni ngandung ni, dapat anak kembar ni, minta dekat berhala tu. Nanti kalau kamu nak anak kamu ni lelaki, minta kat berhala tu. Nanti berhala tu bagilah kat kamu anak lelaki, tapi sebenarnya bukan berhala tu yang bagi. Allah yang tentukan. Berhala tu cuma dia cuma buatan manusia, ukiran batu manusia buat kan. Okey, jadi yang tentukan semua tu adalah Allah sebenarnya. Nak anak tu cacat ke, baik ke, bijak ke, lelaki ke, perempuan ke,
itu Allah yang tentukan, bukan berhala. Jadi Rasulullah SAW berdakwah bagi tahu dekat masyarakat jahiliah bahawa kejadian baik dan buruk adalah daripada Allah, bukan berhala. Semua kejadian itu adalah ujian bagi manusia. Tak kisahlah sama ada kalau dapat anak kembar, itu pun ujian kepada manusia. Nak tengok manusia ni bersyukur ke tak bersyukur. Tu ujian juga kepada manusia. Macam mana dia nak membesarkan anak dia. Macam tu. Ni macam kamu ni. Ujian juga ni. Ujian ni. Nanti ada ujian ni. Ujian UPKK kan. Samalah tu. Semua tu. Ujian je. Hidup kita ni dipenuhi dengan ujian. Okey, kita teruskan. Jangan bebel lama-lama Ustazah ni. Minta maaf. Okey, apabila manusia percaya bahawa qada dan qadar adalah daripada Allah, manusia akan... Okey, sekejap ya. Saya nak alihkan tu sekejap. Ke tepi. Okey. Apabila manusia percaya bahawa qada dan qadar adalah daripada Allah, daripada Allah, manusia akan nombor 1, manusia akan jadi kuat berusaha mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita akan berusaha bersungguh-sungguh mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita tak akan pasrah je. Kalau ada rezeki adalah. Kalau ada rezeki dapat 8A PKK adalah. Tapi tak berusaha pun, tak belajar pun rajin-rajin. Saya mengajar, Ustazah lain mengajar, tak fokus pun, kerja rumah tak buat pun. Macam mana? Kenalah berusaha dulu. Okey. Yang kedua, manusia juga akan redha. Dua macam tu. Okey, macam itulah. Yang kedua, manusia akan redha dan sabar. Sabar dengan ketentuan Allah. Jadi bila kamu percaya yang qada dan qadar, kamu dah berusaha sungguh-sungguh dah. Dah belajar, dah rajin. Dah buat dah semua kerja rumah yang Ustazah bagi. Tapi bila result UPKK banyaknya K. Bila result UPKK keluar, kamu dapat 2A je, 3A je. Dapat 3A je. Yang apa? PCHI, Al-Quran, itu je yang kamu lulus. Itu je yang kamu dapat A. 3 je dengan ibadah. Itu je kamu dapat A. Jadi kamu pun macam kalau kamu yakin dan percaya, kamu akan redha. Bila kamu dapat 3A je, kamu redha. Lepas tu kamu sabar dengan ketentuan Allah. Ni mungkin ini je rezeki aku, 3A. Tapi tak apa, jangan putus asa. Ke depan ni, menghadap ke depan ni ada adik daddy kan. Ada daddy, ada PT3, ada SPM, ada STPM, banyak lagi. Periksa ke depan ni, buat sungguh-sungguh. Tak apa, banyak lagi peluang untuk buat yang lebih terbaik. Tapi kalau tak lulus ujian pun tak apa. Yang penting kamu bahagiakan mak ayah kamu. Kejayaan yang paling besar dalam hidup adalah apabila kita berjaya menjalani hidup kita dengan sehabis baik dan berjaya masuk ke syurga. Itulah kejayaan yang paling terbaik dan terbesar. Okey, jadi sama-sama kita berusaha untuk menuju ke syurga bersama. Amin insya-Allah. Okey. Sampai sini je pembelajaran kita untuk kali ini. Dah habislah perkembangan agama Islam unit 1 akidah. InsyaAllah minggu depan saya akan teruskan ke unit yang kedua, iaitu perkembangan agama Islam unit 2 ibadah. Okey? Sampai situ sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum. Padam dulu. Assalamualaikum. Bye.